Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Bertemu kita kembali untuk hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, Betul. pastinya dalam Sejahtera Asia. Bersama dengan saya, Ghazali Zawawi dan Jessica John. apa khabar anda di rumah? Harap-harap semuanya biarpun dalam keadaan yang sukar, tapi kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Apa khabar Jess? Semua baik guys. Cantik hari ini, Terima tapi kasih. hari-hari cantik Betul. Kalau cakap Tahu. hari ni je, lepas ni dia akan tanya, takkan hari ni je cantik? Okey. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana weekend Jess hujung minggu yang lalu, okey? Baik, biasalah Gas. Kita kerja, jadi memang kerjalah. Sabtu Ahad tu memang just kerja. Jadi seronoklah Gas sebab orang lain bercuti tapi Betul. kita bekerja. Tapi seronoklah Gas sebab ada Betul. kawan-kawan dengan kita berkumpul dekat office. Yang penting work-life balance Betul, tu. work-life Itu balance. yang kena seimbang. Baik, dalam Sejahtera Asia pastinya kami membawakan kepada anda pelbagai topik yang menarik dan informatif kepada anda. Pertama, kita akan membicarakan mengenai inisiatif tabung Baitul Mal Sarawak TBS untuk membantu rakyat. Dan yang kedua, kita akan bersama dengan mangsa rumah terbakar Kampung Sejijak. Tapi sebelum itu, kami akan bawakan perkembangan semasa kepada anda dan Jess akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia. Baik, pada semalam iaitu pada 31 Januari, Malaysia mencatatkan kes baru sebanyak 5,298 kes. Jadi ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 214,959 kes. Daripada jumlah baru berkenaan, Selangor dilihat telah mencatatkan kes baru tertinggi iaitu sebanyak 2,460 kes. Kes sembuh baru pula adalah sebanyak 4,522 kes dan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 166,049 kes. 10 kluster baru juga dilaporkan semalam iaitu melibatkan 7 kluster tempat kerja, 2 kluster kumpulan berisiko dan 1 kluster komuniti. Dan 10 kluster yang direportkan semalam, namun 5 kluster berjaya ditamatkan dan menjadikan jumlah kluster tamat adalah sebanyak 425 kluster. Duka cita dimaklumkan 14 kematian dilaporkan menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 760 kes. Jadi bagi pihak TVS, kami ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka ya Gas. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, daripada jumlah kematian yang Jess katakan tadi, 1 kematian dicatatkan di Sarawak dengan 135 kes baharu. Sarawak melaporkan 1 lagi kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu semalam. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian kini meningkat kepada 38 kes. Dalam pada itu, 135 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam dengan Sibu sekali lagi merekodkan kes yang paling tinggi dan secara keseluruhannya jumlah kes di Sarawak meningkat kepada 4,450 kes dan pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya yang mana PKP di Kapit dan Song selama 2 minggu mulai esok 2 Februari dan 1 lagi kluster baharu di Mukah. Perintah kawalan pergerakan akan dilaksanakan di daerah Kapit dan Song berkuat kuasa esok iaitu 2 Februari sehingga 15 Februari ini, manakala pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB di bahagian lain di Sarawak adalah berkat kuasa pada 1 Februari hari ini hingga 14 Februari 2021. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak semalam telah mengisytiharkan 1 lagi kluster baharu iaitu kluster Jalan Pengiran di daerah Matu, Mukah, Sarawak. Menurut JPBNS, kluster tempat kerja ini adalah melibatkan sebuah pusat pentadbiran di daerah Jalan Pangeran Matu. Justru dengan penambahan kluster Jalan Pangeran Matu, Sarawak sehingga hari ini merekodkan sebanyak 11 kluster COVID-19 yang masih aktif. Justru diharapkan agar semua terus jangan leka dengan SOP. Kalau dahulu setakat bilangan kes 3 angka, kita dah tak biasa dah sebenarnya. Tapi sekarang ini, kebanyakan antara kita sudah mula bertanya, Jess, hari ini berapa ribu? Esok berapa ribu pula? Jadi jangan jadikan ini kebiasaan. Diharapkan agar dengan kerjasama kita semua, kita dapat melandaikan lekuk COVID-19 dengan segera. Jadi terus amalkan 3W, wash, one and wear dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Baik, itu mengenai COVID-19 lah. Perincian yang seterusnya daripada Jess mungkin? Baik, ini berkenaan dengan amaran cuaca Gas sebab kita tahu Kuching sekarang ini memang ada hujan. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia keluarkan amaran hujan lebat di beberapa daerah di Sarawak semalam. Jadi ini dimuat naik di media sosial Facebook telah mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka melibatkan beberapa buah daerah di Sarawak hingga Isnin ini iaitu hari ini 1 Februari 2021. Antara daerah yang dijangka
akan terlibat ialah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betong. Terdahulu, Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran cuaca waspada di daerah sama di Sarawak hingga Sabtu iaitu 30 Januari. Selain kejadian angin kencang boleh berlaku di kawasan pantai di Sarawak dan Sabah dalam tempoh tersebut. Berikutan itu, penduduk yang tinggal di kawasan tepi laut sungai di daerah itu diingatkan agar sentiasa berwaspada dan keadaan semasa khususnya dalam menghadapi banjir ni guys, dan juga kalau nak bawa kereta tu drive tu hati-hati juga sebab hujan kan. Baik, kalau kita lihat musim hujan ni, rancang perjalanan anda, kita tak tahu apa yang menanti jalan raya. Jadi seelok-eloknya kita sentiasa bergerak mengikut jadual dan lebih awal daripada biasa agar kelangsungan hari-hari kita dapat kita jalankan dengan lancar dan ceria, sejahtera macam Sejahtera Asia. Baik, itu adalah perkembangan yang kami nak bawakan kepada anda dalam Sejahtera Asia. Seterusnya kita akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini dalam topik inisiatif Tabung Baitumal Sarawak TBS untuk membantu rakyat. Pastinya kita bersama dengan Pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak yang berbahagia, Datuk Haji Abang Muhammad Shibli. Assalamualaikum. Apa khabar, Datuk? Waalaikumsalam. Khabar baik, Gas dan juga Jess. Ya, selamat datang. Jika sebelum ini, Jess, masyarakat Islam sebenarnya secara kelazimannya menunaikan kewajipan berzakat dengan menyerahkan secara terus kepada fakir miskin atau kepada guru-guru agama dan sebagainya. Itu adalah sebelum inilah. Namun sekarang dengan adanya Tabung Baitumal Sarawak TBS berperanan menyediakan prasarana mengutip, mengagih dan menguruskan dana-dana tersebut di samping menyedarkan masyarakat Islam tentang kewajipan berzakat. Jadi Datuk, terus sahaja melihat kepada status quo pada hari ini iaitu COVID-19 dengan pergerakan yang terhad dan sebagainya. Mungkin sedikit susah nak hulurkan bantuan sehingga ke depan pintu-pintu rumah orang ni. Jadi apa pendekatan yang diambil oleh Tabung Baitumal Sarawak pada masa ini, Datuk? Ya, terima kasihlah kepada TVS kerana memberi ruang dan peluang untuk saya membicarakan. Mungkin ramai yang tidak tahu apa yang telah kita lakukan dan sebagainya lah. Jadi pertama saya nak ceritakan ialah kita mempunyai satu anticipation. Kita anticipate bila keadaan ini berlaku. Memang sejak kita mendengar kes COVID ni di Wuhan, kita terus membuat satu analisa yang kita panggil what if situation. Kata ianya berlaku bila kita dengar dah sampai ke Malaysia dan sebagainya. So kita dah atur strategi. Strategi kita yang pertama ialah kita memastikan bahawa kita tahu bagaimana kita nak mengagihkan bantuan-bantuan itu. Jadi ada dua situasi. Situasi yang pertama kita mengaktifkan aplikasi digital kita. Kita mengaktifkan aplikasi digital kita supaya ia dapat merentasi sempadan. Digital sebab semua orang ada telefon pintar. Dan kedua, bagaimana nak menghantar kepada orang-orang yang memerlukan, khususnya asnaf yang mereka dalam senarai kita dan juga orang yang terkesan. Jadi pada awal PKP dahulu pendekatan kita ialah dengan menggunakan kerjasama. Warga kerja kami Sarawak, kita tak ada cuti langsung. Kerjasama semua standby bagaimana nak membantu ini berdasarkan kepada input daripada aplikasi digital tadi. Email kita buka, semua kita buka. Dengar 80,000 orang responden. Yes, 80,000 orang responden. And daripada situ kita kena call dululah. Kita nak mengesahkan sama ada sahih atau tidak. Jadi itu pendekatan kita sehingga ada dalam keadaan tertentu orang ingat kita scammer. Sebab kita nak kredit wang kepada akaun bank dan sebagainya. Itu antara cabarannya. Cabaran, tapi kita teruskan. Jadi Alhamdulillah setakat itu kita telah dapat mengagih. Saya yakin dan percaya, I think sampai sekarang pun 80,000 tu ramai yang dah dapat dah. Ramai yang dah dapat. Jadi dari segi wang tunai itu memang cepat kita agihkan. Ya. Maksudnya daripada ciri-ciri yang ada pada Tabung Baitumal Sarawak ni, TBS ni, mereka kena sentiasa anticipate baru tahu strategi apa nak digunakan. Ya, betul. Jadi, selain daripada menyediakan bantuan khas untuk COVID-19, selain daripada itu bantuan apa lagi yang sebenarnya ada? Ya, sebenarnya kita sepanjang tahun memang bantuan kita terbuka. Kita secara online ke atau secara datang ke pejabat dan sebagainya. Kita ada pejabat di seluruh
seluruh bahagian dan semuanya bersedia untuk membantu dan kita ada 4 program asas. Okey. Program yang pertama ialah untuk dari segi bantuan pendidikan. Dan kedua ialah bantuan kebajikan. Okey. Ketiga, bantuan untuk institusi-institusi yang menjadi third party untuk membantu kami mengagih dan menolong dan membuat aktiviti yang boleh menimbul kesedaran dan sebagainya. Dan yang keempat ialah dari segi bantuan kemahiran. Okey. Sebab kita sedia maklum pada dunia semasa kemahiran itu diperlukan. Apatah lagi dalam masa pandemik ini, kalau kita ada skill, insya-Allah kita boleh cari makan dan sebagainya. Ni Jess, dengar-dengar Datuk masa hari pertama COVID-19 itu tak dapat tidur. Oh, Itulah orang kata prihatin dengan siapa betul. lagi yang memerlukan bantuan ini. Jadi ini adalah contoh yang terbaik dan platform yang terbaik untuk kita sama-sama gunakan dalam kita membantu orang lain. Ingat dalam rezeki kita juga Ada kita juga kongsi rezeki orang lain. dan ada juga rezeki orang lain sebenarnya. Baik, menerusi saluran khas Datuk seperti aplikasi Jejak Asnaf, Ya. difahamkan seseorang juga boleh mencadangkan kepada tabung Baitul Sarawak mengenai orang lain yang turut layak untuk menerima bantuan. Jadi Ya. Datuk, apa juga saluran khas yang ada bagi mereka di luar sana ketika ini untuk memohon bantuan? Ya, pendekatan kita dalam era digital ini, kita sentiasa memikirkan bagaimana kita ada kerjasama. Kita ada kerjasama dengan masyarakat. Kalaulah kita nak turun padang, Betul. bagi Baitul Mal, kita ada staf hanya 133 orang saja seluruh Sarawak. Jadi kaedah yang terbaik bagi kami adalah kita gunakan online base macam ni, di mana apps Jejak Asnaf itu pertamanya orang boleh mengadu siapa yang memerlu bantuan. Kedua, kita telah upgradekan sistem itu bahawa orang itu boleh menyiasat bagi pihak kami. Semua ada soalan-soalan dalam apps itu, akhirnya ia akan memberi jawapan, oh ini layak atau tidak. Sebab kalau kita pergi siasat, yang tahu nak menyiasat ni adalah warga kerja kami. Betul. Tapi orang luar kita nak bagi latihan lagi dan sebagainya. Kita ada rakan zakat. Kita ada rakan zakat yang bergerak seluruh Sarawak. Tetapi lebih laju lagi sekiranya kita dapat kerjasama masyarakat. Jadi bila dia masukkan dalam apps itu ada soalan, dia bukan sahaja dapat mengadu, dia memproses dan menyiasat. Wow. Dan akhirnya pihak kami akan bertindak segera. Sangat detail ya, Gas. Kan, ya? Maksudnya memang memanfaatkan Tak boleh nak menipu ni, digital. Cakap pasal tak boleh menipu, jujur, amanah ini. Betul. Pastinya wang kita sendiri di bank saja, Datuk, memerlukan kita untuk pergi ke ATM dan sebagainya. Ini kan pula bagi tabung Baitul Mal Sarawak. Bagi Datuk, kalau boleh dikongsikan gerak kerja tabung Baitul Mal Sarawak dalam mengutip dan mengagih bantuan serta mekanisme untuk mengenal pasti individu yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. Ya. Ini cantik ni. This is what you call by governance. Governance dalam sebuah organisasi. Memang kita dari mula-mula lagi apabila I was asked to do the restructuring of the whole organisation back dalam tahun 1999. Pendekatan kita yang pertama ialah bagaimana kita nak beri keyakinan kepada masyarakat. We want masyarakat yakin sebab produk yang kita anjurkan itu adalah kita kena dapat sumbangan daripada masyarakat. Produk kita tak nampak. You can see zakat, you cannot see zakat. Ya. So, cara kita adalah kita kena bagi keyakinan. Keyakinan hanya dapat dilakukan apabila kita dapat mempunyai proses yang transparent, proses yang boleh membuat orang rasa yakin nak membayar dan sebagainya. So that is the first approach. Jadi kita kenalah menggunakan segala pendekatan dari segi kita ada ISO. We have ISO in agihan ni, kutipan dan agihan, ISO konvensional dan ISO Islamic Perspective. Jadi dua-dua tu kita gunakan. Selain daripada itu, kita nak mempercepatkan bantuan kita, kita ada garis panduan agihan yang dipersetujui oleh Mufti Negeri Sarawak. Jadi garis panduan itu kita tak payah tunggu mesyuarat. Betul. Ikut saja SOP dalam garis panduan tu, kita ianya akan teratur. Selain lagi kita diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Ini satu perkara yang perlu kita faham. Betul. Dan ini akan menimbul keyakinan, serah kepada kami and we know apa nak dilakukan. Maksudnya dengan mekanisme dan gerak kerja ni, Datuk, barangkali bantuan yang sampai kepada pemohon ini lebih cepat kadang-kadang daripada bantuan daripada pihak-pihak yang lain. Ya, alhamdulillah macam dalam kes COVID, terus terang saya menyatakan
kita sampai dahulu. Ya. Kita sampai dahulu. Dua-dua, dari segi kotak makanan dan kedua dari segi wang tunai. Kita dah sampai dulu. Bantuan dari segi kotak makanan dan wang tunai sampai dahulu. Jika itu adalah pengenalpastian oleh pihak TBS untuk mengenal pasti siapa yang benar-benar layak, selepas ini kita nak tanya kita sebagai pemohon apa kriteria yang perlu kita penuhi supaya kita layak untuk memohon dan permohonan kita diterima. Selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kita menyediakan saluran untuk mendapat bantuan melalui 3 media. Yang pertama adalah melalui jejak asnaf yang boleh dipohon oleh pemohon sendiri dan juga boleh membantu orang yang tidak ada handphone untuk mendapat bantuan. Mereka boleh menggunakan jejak asnaf itu untuk dihantarkan kepada kami secara online. Dan kedua ialah melalui portal bantuan Baitul Mal kami, dan bolehlah masuk dalam portal itu dan kita akan merekod segala permohonan. Dan yang ketiga adalah melalui email jika mereka memerlukan bantuan. Jadi dalam erti kata lain, insya-Allah pihak kami akan memproseskan melalui saluran tersebut, kerana kita sedia maklum dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini kita tidak dapat bergerak sebarangan, dan warga kerja kami sudah diberi duty roster untuk memproseskan segala permohonan itu, dan insya-Allah kita akan cuba untuk menghantar dalam jenis bantuan makanan dan minuman, dan kalau rekod lengkap dan teratur, insya-Allah kita cuba untuk memberi dalam bentuk wang tunai. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan saya, Jess dan Gas. Jadi topik kita hari ini berbincang mengenai inisiatif tabung Baitul Mal Sarawak untuk membantu rakyat. Lebih-lebih lagi dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Tapi tak semestinya untuk COVID-19 sahaja, Gas. Bantuan lain pun ada juga. Jadi masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Abang Muhammad Shibli, Pengurus Besar TBS, iaitu tabung Baitul Mal Sarawak. Baik, jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baik, sekarang ini kita nak tahu juga apa antara kriteria utama permohonan untuk golongan yang layak menerima bantuan. Kadang-kadang dalam banyak-banyak permohonan ada yang di-reject, tak lulus. Bagaimana tu? Ya, ini soalan yang cantik sebab kita kena sedia maklum bahawa wang yang kita kutip itu adalah daripada kewajipan beragama, salah satu daripada rukun Islam yang ketiga. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita hendaklah memastikan dari segi pematuhan syariah. Pematuhan syariah. Jadi daripada pematuhan itu kita gunakan, dan kita menggunakan prinsip had al-kifayah, iaitu bagaimana orang itu nak memenuhi keperluan belanja asasi hidup dia. The basic needs. We have the formula untuk tu, dan daripada formula tersebut maka sistem kita akan memberi jawapan ini layak atau tidak. Sebab sekarang canggih kan, kita selain daripada kita menyiasat on the ground, sebab orang banyak memohon cara online ni. Cara yang terbaik ialah kita have to calculate daripada permohonan itu. Dan lazimnya lah, terus terang saya menyatakan, bantuan pendidikan lazimnya I think about 97% yang memohon tu dapat lah. Dan ramai juga orang yang dah tahu kalau dia berada, dia segan lah nak memohon. Berilah peluang itu kepada orang benar-benar yang berhak. Kalau education, kalau kebajikan, bantuan-bantuan kebajikan, kita ada program dan aktiviti, dia banyak aktiviti. We will go on the ground, macam gunakan jejak asnaf tadi dan sebagainya. But sekarang kita dah lebih canggih lagi, kita suruh orang siasat sekali. Dan itu kita akan bantu kalau memenuhi syarat.
Dan syarat dia tidaklah begitu ketat. Apa yang penting, apa maklumat yang kita kendaki untuk membukti. Kalau kita ada tanggungan, berapa orang tanggungan, kita kena maklum kan dengan adanya seperti surat beranak dan sebagainya. Sekarang kita boleh hantar secara online aja. You just photostat dan kita gambar kan, hantar dan sebagainya. So syarat-syarat ini untuk education memang kita beri ruang dan peluang. Dan pada keadaan pandemik ini, kita juga menyantuni orang-orang yang berada di official tempat yang yang positif ni, kita hantar ke hospital. Siapa, sama ada orang Islam ke bukan Islam, kita ada macam bag goodies itu. Dalam tu dia nak Maggi ke apa, semua ada dalam tu. Berus gigi apa semua kita bagi. Semua ada. Kita ada. Suruh sawak kita bagi. Dan kita juga menolong yang frontliner yang menjaga dekat border-border tu, yang polis dan sebagainya. Kita bagi. Dan kita tidak lupa juga dalam kes banjir. Kes banjir kita akan pergi ke pusat. Kita serah ke pusat itu kotak makanan, air dan sebagainya. Okey, kalau tak cukup kita hantar balik lagi. Kita hantar lagi dan sebagainya. Begitu cara kita, sebab kita masyarakat majmuk, walaupun wang yang kita kutip itu adalah wang daripada kewajipan beragama, tetapi ianya juga dapat kita salurkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Betul. Itulah saya kira mereka juga antara kategori hero yang tak didendang sebenarnya. Golongan frontliners yang menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Proses pengagihan bantuan bukan sahaja perlu benar-benar sampai kepada golongan asnaf, Datuk, tetapi bantuan-bantuan ini juga perlu nampak dan disedari oleh masyarakat, macam yang Datuk katakan tadi, perlu transparent agar mereka terus yakin dengan platform yang ada untuk menghulurkan bantuan mereka. Dengan keadaan ekonomi yang kita tahu terkesan akibat pandemik COVID-19, pastinya kita menjangkakan masyarakat kita sedikit mengalami kesukaran untuk menghulurkan zakat dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, Jess, berlaku di Tabung Batu Mas Sarawak. Kalau boleh Datuk kongsikan peningkatan kutipan semasa musim COVID ni. Ya, itulah yang uniknya kalau kita lihat apabila zakat ni diinstitusikan. Tadi ada Gas menyatakan bahawa orang mengagih sendiri dan sebagainya. Apabila zakat ni diinstitusikan, keadaan dia lain tau. Dalam keadaan pandemik ni, kesedaran orang nak menolong ni meningkat. Kami heran, kutipan kita meningkat pada tahun 2020. Walhal agihan kita meningkat juga. Sebab dia macam ada satu symbiotic relationship di mana banyak orang nak memohon, banyak juga orang yang nak menolong. Dan satu inisiatif yang terbaru yang kita buat ialah ada Ummah Distribution Center yang dekat Medan Hamidah tu. Yang ada KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Tengah tu kita convert sebagai Ummah Distribution Center. Satu portion of that Ummah Distribution Center adalah galeri. Kita menceritakan apakah urusan kami, tugas kami dan sebagainya, apakah peranan kami, dan di situ kita menggunakan the latest development dalam fintech ini. You boleh pakai kad, lekat kad di situ you nak bayar. And semasa you berdiri dekat tempat tu, kita boleh tengok apa bantuan-bantuan kami di situ. Dia macam supermarket tau. Jadi orang melihat ada wheelchair, adanya makanan, ada Maggi dan sebagainya. Orang akan terasa, oh inilah bantuan. Pampers pun ada, semua ada. Jadi kenapa kita letak dalam collection itu, kita target 250,000 untuk makanan, 250,000 untuk kesihatan. Jadi orang tengok tu, dia tekan. Walaupun tak ramai yang nak mula nyumbang ni, tetapi bagi kami, kita membentuk budaya. Supaya nampak symbiotic relationship itu, ada satu ekosistem Baitul Mal tu dapat dilihat dengan jelas. Ini cara kita. Jadi kita yakin dan percayalah more and more people will come, akan membantu dan sebagainya. Because we rely on collection from the public. Itu saja. Ini maksudnya dengan adanya Ummah Distribution Center ini sebenarnya satu bentuk manifestasi. Satu bentuk manifestasi agar orang ramai lebih yakin untuk menghulurkan bantuan. Sebab itulah kan, sebagai non-Muslim pun saya sangat bersyukur dan terima kasih. Kerana dengan adanya bantuan sebegini tadi, tanpa mengira bangsa, agama, kita bantu kita. Orang kata kita jaga kita. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. lain. Jadi bercakap mengenai golongan asnaf ni tadi, bagaimana proses pengendalian TBS dalam membantu golongan asnaf? Adakah ia sesuatu yang secara one off ataupun sentiasa berterusan? Okey, bantuan kita ada
ada dua keadaan. Satunya keadaan secara one off dan satunya berterusan. Yang berterusan ini khususkan kepada asnaf fakir. I think I can say it's the destitute, lebih teruk daripada poor. Yang ni memang mereka tidak ada jalan untuk mencari rezeki dan sebagainya. So kita keep on hantar bantuan, bukan kita beri dalam bentuk wang tunai untuk mereka membeli makanan asas dan sebagainya. Dalam rekod kita di seluruh Sarawak kita ada 2,000 lah dalam rekod kita. Tetapi yang one off ini adalah lebih kepada yang nak pergi belajar. Education, yang institusi lain yang memohon kepada kita bagi one off. Sebab kita perhatikan bahawa yang memerlukan secara konsisten ini adalah khususnya mereka yang amat fakir lah. Fakir dan sebagainya. Kita tidak mahu ada yang terlepas pandang dan sebagainya. Memang kita tahu bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat ada berperanan. Kami sebagai ejen pelengkap lah. Ada dalam kalangan mereka yang tertentu yang terlepas pandang, kita bantu dan sebagainya. Jadi itulah peranan TBS dalam menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, dan saya kira bentuk bantuan yang mereka hulurkan ini sesuai mengikut peredaran semasa dan tuntutan pada ketika itu. Dan selepas ini kita nak tanya mengenai apa cabaran yang dihadapi oleh TBS ini dalam menghulurkan bantuan selain dianggap sebagai skamer, dan kita nak tanya juga kepada Datuk apa antara kes yang beliau tak pernah lupa sepanjang 22 tahun berkhidmat. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. She's very hardworking for the family. Memang dedicated to the husband and to the children. She can go further lah dengan apa yang dia pernah making it. She's a very determined individual. So I think when you talk about determination, I think all the things, all the other factors like being a strong lady, very dedicated, I think that all comes in place. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TBS. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan kita masih membincangkan mengenai inisiatif Tabung Baitumas Sarawak TBS. Lebih-lebih lagi semasa musim pandemik COVID-19 ini. Masih lagi bersama dengan Datuk pada hari ini. Jadi Datuk, Tabung Baitumas Sarawak pastinya sentiasa bergerak mengikut keperluan dan peredaran masa. Jika sebelum ini bantuan memang sudah sedia ada sebenarnya untuk para pelajar melanjutkan pengajian ke IPT. Namun sekarang norma baharu kita ada PDPR, kita ada online learning, dan antara keluhan oleh golongan ibu bapa ini adalah masalah peralatan, perbelanjaan yang meningkat disebabkan langganan internet, laptop dan sebagainya. Lebih-lebih lagi malangnya untuk mereka yang kurang berkemampuan, Datuk. Jadi apa antara inisiatif barangkali oleh TBS untuk tujuan ini? Terima kasihlah. Itu soalan yang begitu trendy lah boleh saya katakan. Memang itu adalah isu yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang susah. Jadi pada masa ini kami belum lagi nak katakan bahawa we have a solution for that. Sebab pada masa ini kami lagi mengatur angka dan strategi kami, data-data yang tertentu. Kerana kita dapati even di pihak pemerintah pun masih lagi mencari jalan yang terbaik melalui ahli-ahli yang berhormat. Kalau di seluruh Malaysia lah kita melihat ada dalam kalangan mereka menghantar laptop dan sebagainya. Tapi kita pada masa ini kita masih lagi mengkaji dan kita belum berani nak buat komitmen dahulu. Jadi walau bagaimanapun ianya akan tetap kami fikirkan bagaimana kita boleh mencari jalan yang pintas dan yang dapat memudahkan mereka yang terbabit. Itulah COVID-19 macam Datuk katakan tadi adalah perkara yang baru buat semua. Buat semua negara. Tak ada orang yang boleh cakap kita dah ada pengalaman dah, kita tahu macam mana handle. Tak ada. Ini adalah memang satu perkara yang baru buat semua. Jadi orang kata, Datuk, kalau boleh diceritakan, biarpun belum ada bantuan yang seperti Datuk katakan tadi, mungkin konsep RCB yang dipraktikkan oleh TBS. Konsep RCB itu adalah saya panggilkan ianya berlaku apabila pada awal-awal PKP lagi.
saya sendirilah tercetus dalam pemikiran saya menyatakan bahawa saya hilang 6 kilogram. 6 kilogram? 5 hingga 6. Sebab tiap malam berfikir bagaimana nak tolong orang ni, nak menangani isu-isu yang dihadapi. Kita pun berfikir bagaimana kita nak berhadapan dengan realiti itu. Dan kita berfikir lagi orang yang berharap dengan kita. Jadi pendekatan saya ialah saya memikirkan dapat idea lah, ilham tu. RCB, the first thing is the realignment. Bagaimana kita nak realign perkhidmatan, sistem penyampaian yang ada pada kita tu. So lepas tu konsep kita ialah continuous improvement. Bagaimana kita memperbaiki. Business as usual memang boleh, tetapi ianya kena diperbaiki lagi. Dan of course the other part is be to beyond. Kita kena memikirkan what's next. Nobody knows. Even sekarang pun ada vaksin pun, ada orang pun ada anti vaksin dan sebagainya. Jadi bila kita lihat inilah satu perkara yang agak unik, dia bukanlah vulnerability, uncertainty, dan sesuatu yang kompleks dan ambiguity. Itulah perkara yang dihadapi oleh manusia seluruh dunia. Jadi bagi saya lah, apa yang kami menggunakan konsep itu adalah supaya each and every one of us dalam warga kerja tu, mereka akan sentiasa sedar bahawa hakikat dunia tidak seperti dahulu. Ini bukan saja norma baru, tetapi kita perlu bersedia dengan norma baru tu. How you can put yourself into that. Dan maka kita akan lebih yakin dan confident. Dengan confident itu, whatever circumstances berlaku, kita akan buatlah apa yang terbaik. Wow, banyaknya cabarannya, guys. Mana nak dikenakan orang cakap skamer, mana nak kena berfikir lagi strategi apa dia, dan juga dalam mengendalikan sumbangan pun kita kena, itu adalah salah satu cabaran kerana itu adalah daripada sumbangan daripada rakyat kadang-kadang dan juga daripada agensi yang lain. Jadi bagaimana Tabung Baitul Mal Sarawak sendiri mengendalikan operasi sambil memastikan tidak berlakunya penyelewangan dana atau bantuan yang diberikan? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, memang kita menekankan dari segi aspek governance ini. Sebab sebagai satu institusi amanah ni, kita berharap dengan sumbangan masyarakat. Kalau masyarakat tidak menyumbang, tak ada duit lah. Gaji pun tak boleh bayar. Jadi, we have to get the buy-in. Bagaimana nak dapat buy-in masyarakat? Orang cakap senang. Dari segi kritikan memang biasa dah saya ni. Dah masak betul, kena kritik dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Sarawak kayak pengilan, ditanya, orang makan tahlil, ditanya dan sebagainya. Kadang si zaman dia dikir makan. But I have no choice. But that is the type of job. Kata orang, if you dah masuk dalam kalau nak berumah di tepi pantai, standby lah, gelombangnya lah. Jadi what I'm trying to do ialah kita pastikan, make sure semua proses-proses kita mengikut peraturan, garis panduan dan sebagainya. And so far, alhamdulillah, kerana apa yang kita lihat bahawa kita telah menanamkan nilai-nilai baik dalam bekerja. I myself almost every morning sebelum PKP, dalam PKP pun, dalam secara online dan sebagainya, saya bagi morning talk to my staff to bring them to understand nilai yang perlu kita bawa. I myself memang bukan dalam bidang kebajikan. I myself as a chartered accountant. So I have to make them feel like how I feel. Jadi supaya kerja-kerja kita sentiasa terkawal. So sistem kawalan dalaman itu yang penting. Paling baik lah. Yang paling itulah penting. Orang kata selain daripada ISO konvensional dan Islamic perspektif, garis panduan, itu adalah antara yang dipraktikkan oleh pihak Tabung Baitul Mal Sarawak supaya pengedaran dan pengagihan ini berjalan dengan telus. Akhir sekali, Datuk, kes yang Datuk tak dapat lupakan sehingga hari ini selama 22 tahun berkhidmat. Terima kasih. I think the best case ialah I think sometime in 1999 tu. Saya baru mula bekerja. Kita start with bantuan untuk menghantar orang ke IPT. Banyak masa tu kita beli tiket kapal terbang hanya pakai MAS. Jadi MAS dia dah ada fixed rate tu. Bukan macam sekarang. Sekarang rate kalau beli awal murah dan sebagainya. So kita sedia bantuan tu. Dan satu ketika datang orang tua, datang ke pejabat. Apa hal makcik? Saya nak jumpa. Jadi tanya apa hal? Saya nak menghantar balik wang ni. Wang apa ni? Untuk anak saya pergi belajar ke IPT. Kenapa makcik anda? Saya dah ada orang lain tolong. Jadi saya nak serahkan ini supaya hak ini
sampai kepada orang lain. Oh, hebat. Dia pula yang nak bantu orang. Itu dalam bab ayat, dia pula nak tolong. Saya tengok dia keluar daripada pejabat, dia jalan kaki tu. Masa tu pejabat di jalan di Taha. Jalan kaki, relax saja, kesian. Dia sanggup, bukan dia dah ada bantuan, dia bagi ke orang lain. Dan yang kedua ialah ada satulah, kita ada satu kutipan RM1, RM2, RM4, the monthly contribution kepada Baitul Mal. Jadi adalah seorang hamba Allah, dia dah berpindahlah ke tempat lain, dia kata dia minta bayar balik. Kita kata kita tak dapat bayar balik. Dia marahlah, dia hantar surat. So kita jawab dengan baik dan sebagainya. So in the end dia menyesal sebab jawapan kita itu menyentuh hati dia. Maksudnya kedua-dua cerita ini pengakhirannya gembira lah. Gembira. Dan teladan yang boleh kita ambil, amanah. Bayangkan makcik yang susah ini sanggup pulangkan demi nak bantu orang lain. Kita yang memohon ini kenalah memohon dengan penuh keikhlasan dan amanah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak yang berbahagia Datuk Haji Abang Muhammad Shibli kerana sudi berkongsi orang kata tips ataupun informasi yang sangat orang kata diperlukan pada masa ini. Lebih-lebih lagi kita sedang berhadapan dengan COVID-19 pada ketika ini. Jadi selepas ini kita akan berpindah ke topik yang seterusnya bersama dengan mangsa kebakaran di Kampung Sejijak pula. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya dan Jess dalam Sejahtera Asia. Baik, terima kasih kerana meneruskan kesetiaan anda bersama kami. Baik, tadi kita berbicara mengenai dengan inisiatif bantuan Tabung Baitul Mal Sarawak. Jadi sekarang ini kita menjemput mangsa Rumah Hangus untuk menceritakan pengalaman beliau. Di mana detik-detik cemas. Bagaimana detik-detik cemas mangsa rumah terbakar ni. Jadi kita perkenalkan dahulu Encik Muhammad Sarip. Selamat datang Encik Muhammad Sarip, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi bagaimana, apa khabar keadaan Encik Sarip sekarang ini dan keluarga? Alhamdulillah, kerana banyak family yang membantu lah. Maksudnya semakin baik ya selepas hari kejadian. Ya, alhamdulillah. Okey, boleh Encik Sarip jelaskan tak pada hari kejadian sebelum berlakunya kebakaran apa yang sedang Encik dan keluarga lakukan? Okey, masa kejadian saya turun kerja, kami turun kerja, okey. Dan di rumah cuma ada tiga orang mak, bapak dengan adik lah. Okey, masa tu bapak baru balik memancing. Okey. Lepas tu dalam pukul 2 dia tidur. Lepas dia balik mancing dan tidur. Dia lalu letih dalam pukul 2 lalu. Okey. Dalam pukul 3.45 dia terdengar macam mak saya terdengar bunyi Meletup. barang jatuh dari atas lah. Okey. Bila terjatuh barang dari atas, dia ingat kucing macam tu lah. Dia tidak sedar sebab rumah ada 2 tingkat. Okey. Orang dari luar, dari jiran sebelah lah, mengetuk grill rumah. Bagi tahu yang rumah ada kebakaran lah, ada asap lah. Ada Sudah asap, ada hitam api. apa semua macam tu lah. Dan kebakaran ini telah memusnahkan rumah Encik Sarip 100%. Ya, 100%. 100%. Semasa kejadian itu berlaku, sebab kita tahu malang tidak berbau. Jadi semasa kejadian itu berlaku Encik Sarip, apa antara tindakan awal dan apa yang terlintas di fikiran Encik Sarip? Okey, masa yang belum dipastikan semua family terselamat lah dari kebakaran lah. Yang lepas tu sudah perlu dihubungi bomba apa semua lah macam tu lah. Rumah yang Encik Sarip diami sekarang sekarang ini masa tu berapa lama dah tinggal dekat rumah tu? Oh, lama dah, dari kecil lah. Dari kecil. Dari kecil. Sekarang dalam dah 30 lebih tahun lah. 30 lebih tahun. Wow, umur saya pun tak sampai itu, guys. 30 lebih tahun. Wah, sangat bernilai ya rumah tu. Maksudnya ada elemen-elemen kenangan. Maksudnya dekat sini memori. Dan juga ada tak barang-barang yang sempat diselamatkan? Cuma tong gas, 3 tong gas dengan motosikal lah. Dokumen-dokumen penting semua tak tu dapat. tak dapat. Semua tak sempat.
Kan kita lihat keadaan Encik Sarip pada hari ini di Sejahtera Asia, pembawakannya di bawah tu cukup ceria. Dan jarang untuk kita melihat keadaan sebegini, tetapi inilah orang kata bila berlakunya keadaan macam ini, persediaan itu kena ada dan mungkin antara langkah yang diambil Encik Sarip kepada ketika ini untuk keluarga ataupun di mana Encik Sarip menetap buat ketika ini. Okey, macam family macam mak dengan bapa termasuk adik tinggal dengan adik-beradik bapa. Okey. Yang saya tinggal dengan rumah abang lah. Di sekitar kawasan yang sama di Jalan Matang ataupun tempat lain? Cuma saya di area Matang. Cuma mak bapak saya di Kampung Sejijak lah. Tadi Encik Sarip ada kata mengenai barang yang bunyi macam jatuh kuat kan, yang didengar oleh ibu puan saya. Sebelum itu berapa orang yang tinggal di rumah tu secara keseluruhannya? Keseluruhan dia ada 4. 4 orang. Ya. 4 orang. Rumah 2 tingkat ada 4 orang. 4 orang. Jadi Encik Sarip, pada pendapat Encik Sarip lah, agak-agaknya apa punca kebakaran? Lintah pintas. Lintah pintas. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk pihak bomba untuk memadamkan semua kebakaran tu? Lebih kurang dalam setengah jam. Setengah jam juga ya, lama juga. Sebab dia dah fully terbakar. Memang tak ada yang tertinggal pun dekat sini. Tapi nasib baik tak ada kemalangan jiwa yang dilaporkan kat sana. Sebab syukur alhamdulillah sebab kena waktu siang, dia bukan kena waktu malam. Kalau waktu malam tak ada orang kan, tak ada tengok lampu api macam tu mungkin sokongan yang diterima setakat ini Encik Sarip daripada keluarga, daripada agensi-agensi yang berkaitan macam mana? Okey, alhamdulillah banyak yang membantu, terutamanya tidak kilang kaum apa semua datang membantulah. Dari keluarga pula macam mana? Keluarga, okey, saudara mara pun sama, dia pun banyak membantu juga. Maksudnya apa segi bantuan okey, yang bantuannya diterima tu? dari segi makanan apa semua, pakaian pun ada juga dia membantu macam tu. Mungkin boleh dikongsikan telefon nombor telefon Encik Sarip kepada penonton kita sekiranya ada di antara kita yang prihatin yang nak menghulurkan bantuan. Nombor telefon Encik Sarip. Okey, 012 83 51 344. 012 83 51 344. Baik, itulah orang kata malang itu tidak berbau dan persediaan itu kena ada dalam menghadapi situasi macam ini. Dan akhir sekali Encik Sarip, kalau boleh dikongsikan, ialah kita ditimpa musibah macam ini, perancangan Encik Sarip untuk keluarga dan diri sendiri selepas ini dalam memastikan kelangsungan hidup macam mana? Okey, sebelum tu kita kena pastikan rumah dengan selamat dia barang macam elektrik, plug, macam switch mesti di-off-kan. Kalau nak tinggal rumah macam itulah. Maksudnya kena ambil langkah berjaga-jaga ya guys ya. Jangan ambil sambil lewat kalau tinggal dekat rumah seorang-seorang itu bahaya. Lebih-lebih lagi kalau orang tua sebenarnya. Baiklah, terima kasih ya kerana menjadi tetamu kita hari ini. Dan juga semoga keluarga anda sihat-sihat juga. TVS. Diharapkan selepas ini agar orang kata biarpun selepas dilanda musibah ini, orang kata masih lagi dapat menjana pendapatan dan keadaan akan pulih seperti sedia kala. Berapa lama tu kita tak pasti, tetapi diharapkan agar ianya dapat kembali sedia kala dengan segeralah, insya-Allah. Baik, selepas ini kita akan kembali untuk blok yang terakhir. Masih lagi bersama dengan saya dan Jess hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia untuk blok yang terakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik, kakak-kakak kerana sudi bersama kami untuk hari yang pertama bulan 2 daripada 12 bulan untuk tahun 2021 ini. Kita tak rasa sebenarnya bulan 1 dah berakhir dah. Kita harapkan sebenarnya sebelum masuk 2021 dahulu kita harapkan COVID-19 dah reda. Tapi itulah jangan cabaran, kita ini cabaran yang perlu kita lalui, dan jangan kita ingat penantian ataupun penemuan vaksin itu adalah satu tiket untuk kita senang lenang, melekakan SOP dan sebagainya. Terus cuba untuk landaikan lekuk COVID-19 ini dengan segera. Okey? Baik, hari ini kita berbicara mengenai topik inisiatif Tabung Baitul Mal Sarawak TBS untuk membantu rakyat, dan bersama dengan kita tadi adalah pengurus besar Tabung Baitul Mal Sarawak yang berbahagia, Datuk Haji Abang Muhammad Shibli. Dan daripada cerita dan pengisian yang telah kita bincangkan dalam topik itu tadi, apa yang kita dapat adalah daripada rezeki kita sebenarnya. Dalam rezeki kita ada
rezeki orang lain dan jangan pernah untuk berkira-kira dan menghitung untuk menolong orang lain. Banyak platform sebenarnya dan terutamanya TBS lah Tabung Bantu Mas Sarawak. Mereka sentiasa menghulurkan, mengagihkan bantuan. Jangan risau, pastinya pengagihan itu dilakukan secara telus melalui ISO Islamic Perspektif dan konvensional. Jadi kepada kita di luar sana, kita harapkan agar dengan adanya platform macam ini, kita segera dan tidak orang kata berfikir 2-3 kali lah kata orang Sarawak untuk menghulurkan bantuan, kerana percayalah dalam pandemik COVID-19 ini ramai di antara mereka di luar sana yang memerlukan. Baik, dalam kita di Sarawak ini ada banyak agama dan kaum. Bagi Jess sendiri yang non-Muslim, bagaimana Jess melihat topik itu tadi? Tak kira agama, membantu ini amalan yang mulia. Dan juga saya paling tersentuh mengenai seorang makcik tadi dikatakan memulangkan kembali wang yang diberikannya. Kita dapat lihat dekat sini, orang yang susah pun nak membantu orang yang susah. Apalagi kita yang memiliki maksudnya ada lagi lah kelebihan kita ni, maksudnya dari segi kewangan tu. Jadi tak kira agama, walaupun Melayu, Iban, Cina, India, Bidayuh, semua boleh bantu sama-sama. Membantu itu sentiasa amalan mulia. Kita nak cakap juga mengenai kisah makcik itu tadi. Bayangkanlah hidupnya susah, sanggup menghantar balik bantuan tu boleh sahaja digunakan, tetapi dia masih lagi memikirkan mengenai orang lain. Inilah masyarakat kita sebenarnya. Kami nak puji anda di luar sana yang sebenarnya tak berkira-kira untuk menghulurkan bantuan. Dan bercakap mengenai menghulurkan bantuan ini juga dikongsi oleh yang berbahagia Datuk Haji Abang Muhammad Shibli tadi, bahawa dalam musim pandemik ini kita jangkakan penurunan dari segi kutipan zakat, tetapi sebaliknya berlaku. Terima kasih sekali lagi kepada anda. Walaupun dalam keadaan pandemik ini kita menjalani tempoh ekonomi yang sukar, masih lagi nak membantu orang. Baik, topik yang kedua, kita bersama dengan mangsa rumah terbakar di Kampung Sejijak. Perkongsian yang sangat orang kata dekat di hati masyarakat, yang mana itulah kita sentiasa bersedia malam itu tidak berbau. Dan punca tadi adalah disebabkan litar pintas. Jadi apa yang diambil, tindakan yang diambil oleh Encik Sarip tadi adalah beliau cepat yang untuk penting dia memastikan tak ada sesiapa yang ada dekat rumah masa tu. Kena keluar semua. Kalau anda kata ada berlakunya kebakaran macam tu, guys, memang kita kena selamatkan diri kita dahulu. Barang-barang yang tak penting tu kita tinggal dahulu. Tak kisahlah macam tu. Jadi untuk gas, Gaspirasi pada hari Rabu, gas. Gaspirasi hari Rabu kita akan bersama dengan seorang penggemar dan penggiat fashion. Siapa tak kenal Ida Hanikom. Kalau ditanya siapa selebriti yang tak pernah memakai aksesori beliau, sukar untuk boleh jawab. Kerana Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri pernah memakainya. Jadi Gaspirasi secara langsung setiap Rabu jam 9 malam. Jadi jangan lupa untuk menonton Gaspirasi bersama dengan saya lah, Ghazali Zawawi. Mungkin Jess ada rasa nak jadi tetamu tak? Boleh, Gas. Saya boleh cetuskan inovasi anda semua. Gitu. Macam apa? Quote Sejahtera Asia kan? Apa Jess? Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi. She's very hardworking for the family. Memang dedicated to the husband and to the children. She can go further lah dengan apa yang dia pernah making it. So She's a very determined individual. So I think when you talk about determination, I think all the things, all the other factors like being a strong lady, very dedicated, I think that all comes in place. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS.